الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن مشايخنا في الله أجمعين، سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه، وسيدي صالح الجعفري رضي الله عنه، وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. اللهم أمدنا بمددهم وأفض علينا من فيوضاتهم وأنوارهم وبركاتهم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah, para abna, sadah, datuk-datuk, muslimin muslimat yang berkesempatan untuk mengikuti pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita dah bercuti 2 malam dan ramai kawan-kawan yang bertanya daripada Perak, daripada Ipoh, saudara Azmi, Ustaz Azmi, daripada Kajang dan beberapa lokasi lah yang mengikuti perkembangan pengajian Al-Faqir TGDS. Dan insya-Allah inilah risalah Sahah Ja'fariyah yang kita wujudkan. Memang sahah ini merupakan suatu multaqa ulama dan memang fungsi kita ialah menyebarkan ilmu, insya-Allah menyebarkan dakwah, dan berbetulan dengan peranan kami sebagai pusat pengamalan tariqat Al-Ja'fariyah, Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, maka kita lebih dekat dengan subjek tasawuf. Walaupun kita tidak meminggirkan Quran kerana kita dah khatamkan Quran, talaqi Quran. Bahkan pelajar kita pun di Ma'had Tahfiz As-Sa'adah juga, Tafaqquh dan As-Sa'adah juga asasnya Al-Quran, dan juga pengajian-pengajian hadis, kitab-kitab fiqh dan yang lain itu tidak pernah kita pinggirkan. Tetapi subjek tasawuf ini menjadi satu teras dan perjuangan utama bagi operasi utama kita di Sahah Ja'fariyah ini, tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah untuk itu, walaupun kita terkurung, terkepung, ter-PKP, tetap ilmu ni kita akan terus sebarluaskan. Ini hasrat kami di pihak Sahah Ja'fari, insya-Allah. Maka untuk itu, bermula malam ini kita akan buka kitab baru, kitab Al-Ilhamun Nafi' li kulli qasid. Kitab Ilhamun Nafi' li kulli qasid, dan ia membabitkan 2 orang tokoh besar dalam sejarah, dalam dunia ilmu tasawuf, iaitu yang pertama Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani radhiyallahu anhu, Al-Qutbun Nafis Sirru Dairati Tadris, Syekh Ahmad bin Idris, yang merupakan pelopor pengasas kepada tariqah Al-Ahmadiyah, ya, iaitu Sidi Ahmad bin Idris. Maka beliau di sini menggariskan 4 kaedah di dalam memahami, dalam bersuluk, ya, bagi jalan tasawuf orang yang bertariqat Ahmadiyah. Siapa yang bertariqat Ahmadiyah, maka dia mesti memahami, dia mesti menghayati, mengamalkan 4 kaedah ini, ya, yang disebut kaedah yang pertama muhasabah, yang kedua ikhlas, yang ketiga rahmah, dan yang keempat, ya, yang digariskan oleh Maulana Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Idris, iaitu makarimul akhlaq. Ia hanya melibatkan berapa muka surat je ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muka surat sahaja.
Ini asas matan yang digunakan, yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Idris, yang risalah itu dinamakan Risalatul Qawaid. Ada berapa poin dia tadi? Dasar dia ada 4 kaedah. Sekitar 7 muka surat. Yang itu diterjemahkan oleh tim-tim Musa Omar, tim-tim Abang Kombar kata, siapa Ustaz Hafiz, Ustaz Hakim, saya orang Petang Bona, pelajar Maghribi gitu, graduan Maghribi, dia dah bantu kita terjemah yang inilah, yang 7 muka surat tadi, yang matan Sidi Ahmad bin Idris. Okey. Kemudian muncul nama Ilham Nafi' itu, Al-Ilhamun Nafi' likulli qasid, itu daripada salah seorang pengembang kepada asas tarikat Ahmadiyah. Ya, yang memuka, yang diizinkan Allah Taala, yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina suatu tarikat yang merupakan cabang kepada Ahmadiyah. Maka namanya tarikat Al-Ja'fariyah, nisbah kepada Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an. Maka kitab Ilham Nafi' ini merupakan syarahan kepada 4 dasar, 4 kaedah bertarikat dalam tarikat Ahmadiyah. Boleh? Maka muncullah Ilham Nafi' ini tuan-tuan, ya, yang disusun oleh Maulana Al-Imam Syekh Saleh Al-Ja'fari. Dia adalah disyarahkan ni sekitar 200 muka surat. Sekitar 200 muka surat. Jadi untuk malam pertama, malam kedua ni saya hanya nak ulang kaji kerana sebahagian abna yang berkelapangan, yang selama lebih kurang mungkin 10 pengajian saya kirakan, saya anggarkan, mereka dah duduk bersama saya baca secara live, secara bertalaqi, duduk di sahah Jalan Pantai, ya. Kita dah baca beberapa halaman dan sebenarnya kami masih berada pada poin yang pertama dalam bab muhasabah, ya. Maka insya-Allah malam ni kita bagi ulang kaji sebab saya percaya mungkin ada seorang dua yang ikut pengajian kita secara live, dan mungkin nanti lepas malam ni sekarang, dia orang lapang-lapang esok ke lusa ke bila ke, dia akan view tengok semula rakaman ini. Maka mungkin ini membantu mereka yang first time nak berkenalan dengan kitab Ilham Nafi'. Boleh ya? Sebab tu saya percaya sahabat-sahabat yang istiqamah yang ikut pengajian, dia dah ada asas. Tapi malam ni kita ulang kaji. Ya, ulang kaji sahaja dulu. Apakah yang ingin kita fahami daripada perbincangan kitab yang penuh bermanfaat ini, yang dinamakan oleh Syekh Saleh sebagai Al-Ilhamun Nafi', yang beliau Syekh Saleh syarahkan daripada kitab Risalatul Qawaid lil Imam As-Sayyid Al-Qutub Sidi Ahmad ibn Idris radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tuan-tuan sekalian, saya ambil terus kepada bab yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka bab yang pertama itu dinamakan Al-Muhasabah. Al-Muhasabah ini tuan-tuan sesuai juga dinamakan sebagai Mizan Asy-Syar'i. Kenapa Mizan Asy-Syar'i? Kata guru kita Dr. Atiyah Mustafa, kata Syekh Atiyah, sebab Mizan Asy-Syar'i sebab ia merupakan timbangan syariat. Poin pertama ni, dia mengajak kita orang tarikat ni, orang bertasawuf ni tuan-tuan, supaya setiap pemikiran kita, setiap akwal perkataan kita, setiap af'al kita, tingkah laku kita orang yang bertarikat ni mesti ditimbang dengan apa? Neraca syariat. Kita nak terbang, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, terbang dengan sayap Quran dan Sunnah, baru kita boleh sampai kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itu kata beliau, kata Al-Imam Sayyid Ahmad bin Idris radhiyallahu an, amma ba'du, selepas beliau berselawat, kata Nabi SAW, wa sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Maka kata Syekhuna, ya, kata Sidi Ahmad bin Idris, orang yang berakal, ya, orang yang berakal, dia kata apa? Yang menginginkan kebebasan dari kebebasan nafsunya daripada segala perkara yang merosakkan dirinya, dan dia gemar Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam jalan orang yang hampir dengan Allah. Nampak tak? Kita hari ini, ya, orang yang dikatakan
berakal, ya, dia mesti ada perkara yang akal itu digunakan untuk kita kata mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah, akal kita ni, ya kan. Maka Sidi Ahmad kata apa? Perkara itu, akal kita ni nak selamat daripada apa? Sebarang kerosakan, kan. Pemikiran kita ni mudah dirosakkan, akal kita ni sensitif, dia boleh kena virus, lebih parah daripada corona lagi, lebih parah daripada COVID-19 lagi. Akal kita ni dia terdedah kepada jami'il mahalik, kata Sidi Ahmad, boleh dirosakkan dengan pelbagai anasir. Maka kata Syekh, perkara yang menghimpunkan amrul jami' dan perkataan yang mesti kita dengar, kita ada sama' pendengaran ketuhanan, sama' ilahi, ya, mendengar dengan pendengaran Tuhan, melihat dengan penglihatan Tuhan, ya, bergerak, melangkah dengan pergerakan Allah, tangannya bergerak, menulis, menaip, dengan pandangan Allah. Itu maqam wali lah tu, ya, dalam hadis yang panjang itu, ya, sebab orang wali ni dia bergerak dengan pimpinan Allah, kan. Maka urusan kita tadi dan perkataan kita yang kita nak dengar ni, dan perkara yang merupakan saiful qati' dalam sesuatu yang memberi keputusan yang pasti, apa dia, orang berakal dia nak selamat daripada sebarang kemusnahan, kerosakan, dan dia nak masuk dalam silkil muqarrabin, dalam apa, rantaian orang yang mendekatkan diri pada Allah. Nampak tak? Kan, kita yang berakal ni, kita nak jadi apa? Kita nak selamat. Sebab itu kita baca waqina adzaban nar, selamatkan kami ya Allah daripada azab api neraka. Kita nak selamat, kan. Maka nak selamat ni kita kena join siapa? Awal-awal lagi Sidi Ahmad dah nampak, dia nasihatkan kita nak selamat, nak join siapa? Orang yang berada pada kumpulan kelompok as-sadiqin, al-muqarrabin, al-muttaqin. Ya. Maka untuk berada pada kelompok ni, tuan-tuan sekalian, maka kita kena jadi macam mana? Kita kena, ya, idza arada an yadkhula fi amrin min umurihi, apa-apa urusan kita, kan, apa-apa perkara, ya, yang ingin kita laksanakan, yang ingin kita lakukan, qaulan, perkataan, okey, lagi fi'lan, perbuatan, ya, maka hendaklah ia ketahui, kata Sidi Ahmad, sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik kepadanya. Kan, nak dapat taufik, tuan-tuan, pimpinan Allah Taala, bimbingan Allah Taala, ya kan, beroleh taufik Allah Taala, maka kita yang sedang suluk ini, yang menempuh jalan tarikat ini, ya, iaitu kita kena tanya dulu, kita kena sediakan jawapan. Sediakan jawapan. Apa kita nak buat tu, sediakan jawapan. Apakah Allah suka, Allah redha, atau sebaliknya? Maknanya, kalau dia nampak Allah redha, Allah setuju, on, teruskan. Perbuatan itu kalau selari dengan panduan hukum, ahlan wa sahlan. Tetapi sebaliknya, kalau perkara itu dimurkai Allah, bercanggah dengan hukum, maka itu merupakan wabal. Wabal ni dekat-dekat dengan bebal lah, kan. Wabal ni bala lah. Kalau kita lakukan perkara itu, perkara yang bercanggah dengan hukum tadi, maka itu wabalun alaih in dakhala fih, kata Sidi Ahmad, ia merupakan wabal, ia merupakan bala, ya, bagi orang yang terjebak dalam perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah asas amalan, inilah asas perkataan, dan inilah kaedah yang dipegang oleh orang tarikat. Nampak? Ya, itu saya baca dulu matan, yang pertama daripada Sayyid Sidi Ahmad radhiyallahu an, Ahmad bin Idris Al-Fasi, orang Maghribi, ya, maqam di Sibia, di sempadan Saudi, Yaman, ya.
Taib. Kemudian kata As-Sayyid lagi, kata Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah, barang siapa yang dah tahqiq dengan benda ni, dia dah dapat realisasikan, dapat laksanakan dengan baiklah. Maknanya nak buat sesuatu, ukur dulu. Apakah syariat membenarkan ataupun sebaliknya. Kan? Kalau itulah pemikirannya, kalau itulah tindakannya, dia ada muhasabah, dia akan ukur dulu, dia akan timbang elok-elok, benda baik, go on. Tapi kalau benda salah, tarik handbrake, berhenti, jangan teruskan. Maka orang itu telah berada pada maqam ar-rasikhin. Warasakha fihi, warasakha fiha. Rasikh ni mantap lah kita kata. Ya, semua urusannya dah dapat dikawal. Ya, dipandu oleh wahyu. Dapat pimpinan Nabi SAW. Berada pada silk al-muqarrabin tadi, pada rangkaian sanad orang yang dekat dengan Tuhan. Nampak tak? Sebab tu penting kita ni berjamaah. Penting kita ni hidup sama-sama. Walaupun hari ni kita, saya bertiga, tuan berlima, yang ni rumahnya 8 orang, yang ni 2 orang masing-masing kan. Tapi kita tetap mengingat, mendoakan saudara-saudara kita. Ya tak? Silkil muqarrabin, kita tak lupa untuk fatihahkan pada guru-guru kita. Ya, kita tak lupa untuk mendoakan ibu bapa kita. Ini memang orang yang silkil muqarrabin. Sebab tu saya ingat sekali dulu di Sahah, kita jemput Syekh Al-Allamah, Syekh Abdul Hadi Kharsa, ulama Syria. Saya tak tahu pula dulu masa Al-Fadil Dr. Yusri jemput program diskusi perdana Jabatan Mufti ketika beliau sebagai pegawai akidah di Jabatan Mufti dulu, 3-4 tahun lepas lebih kurang, mungkin 5 tahun lepas. Ya, dijemput Syekh Abdul Hadi, kita pun mengaji dengan Syekh Abdul Hadi. Masya-Allah, tabarakallah, alim kabir, Azhari, mengaji Mesir, orang Syria, ulama besar Syria, mengajar kitab akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya kan? Maka saya ingat antara poin yang saya ingat, yang saya nak sharekan dengan tuan-tuan ni, ketika mana Syekh Abdul Hadi kata, kenapa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digunakanlah, Allah menggunakan lafaz jamak, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nampak tak? Di situ maknanya dah menjadi dalil bagi orang sufi ni, kita ni hidup berjemaah. Kita mesti masuk dalam rangkaian, dalam kumpulan orang-orang yang muqarrabin. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang yang sadiqin, yang benar. Jadi kita kena, walaupun kita ni tak berapa nak benar, kita pun kadang banyak bongak juga, kita pun tak jujur, kadang-kadang kita tak ikhlas, itu memang kehidupan kita lah yang masih belum begitu bagus. Tapi kita tetap menghormati, kita tetap memuliakan, dan kita mencuba untuk masuk dalam kumpulan silkil muqarrabin ini, dalam kumpulan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ini dah tahqiq betul-betul, dah mengamalkan ya apa yang dia mengaji, apa yang dia tahu, kemudian dengan penuh penghayatan, dengan penuh kemantapan, rasikh, ya, maka perkara ini, kata Sidi Ahmad bin Idris, ia akan memimpinnya kerana ia terbina di atas as-sadat, jalan yang benar, zahiran wa batina, yang zahir dan yang paling penting yang batin, hatinya dah bersih. Dan tak lagi dimasuki oleh khalal, kecacatan. Orang yang cacat-cacat tu dah susah nak masuk, virus tu susah nak masuk. Dia dah ada antivirus yang bagus. Boleh? Apa tadi? Benteng, beramal dengan ilmu, beramal kerana ada ilmu, ada muhasabah, dan yang mahalnya juga lagi, dia tergolong dalam kumpulan al-muqarrabin, dia join dengan guru-guru dia yang benar. Maka dia ada husun, ada batas yang cukup bagus, ya? Maka dia selamat. Inilah yang kata Sidi Ahmad bin Idris,
menyebutkan, memetik kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzana alaikum. Okey, walaupun perkataan ini tuan banyak ulama takhrijkan ia merupakan perkataan Al-Faruq Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Perkataan hasibu anfusakum, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah diri kamu sebelum ia ditimbang nanti. Ya, maka perkataan ini banyak para muhaddisin menisbahkan perkataan ini kepada Al-Khalifah Al-Adil Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Cuma di sini As-Sayyid Ahmad bin Idris beliau kata ini hadis. Wallahu alam bisawab. Mungkin beliau ada pertimbangan tersendiri dalam mengukur hadis ini. Ya, dikata ini hadis. Kita kata sebahagian pula ulama mengatakan ini perkataan Sayyidina Umar. Apapun tuan-tuan sekalian, bahawa poin dia ialah, poin dia al-muallif, pengarang Syed Ahmad, dia nak kaitkan kita bahawa apa-apa urusan itu ada sistem muhasabah. Dia timbang tara, dia akan dia nilai apa penilaian dia, berjaya ke tak berjaya. Macam KKM lah, Kementerian Kesihatan. Saya tengok dalam Facebook tadi, dia kata ada alat yang macam dalam bawah kemah tu, orang lalu dia pancut beberapa saat tu kan, betul keluar. Yang saya faham daripada kenyataan tu, KKM kata benda tu tak payah guna dah, kurang berkesan, tak mematikan kuman, bahkan merosakkan kulit. Nampak tak? Itu muhasabah lah tu kan. Dia kena muhasabah, itu muhasabah dalam maksud kesihatan lahiriah kita. Yang ini muhasabah kita dalam maksud yang lebih penting, yang lebih besar, iaitu kita membersihkan hati dan jiwa kita agar ia menjadi bersih, yang merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang merupakan perbincangan awal yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Idris Al-Fasi radhiyallahu an Al-Hasani, tentang kaedah yang pertama, iaitu al-muhasabah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam syarahnya ini pula, saya ambil sikit lagi 5 minit. Dalam syarah ni pula bahawa memang kita katakan dalam hidup kita ini kita mesti bersyariat. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Kan Allah jadikan kita bersyariat, kena ikut syariat. Itu yang saya katakan tadi, mizan asy-syariah. Niat kita, perkataan kita, perlakuan kita mesti selari muafakat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh al-musyarri', itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disambut, yang diterima oleh as-sahabatul ajilla al-kiram al-bararah. Mereka terima di kalangan para sahabat, kalangan salaf, disambut oleh kumpulan khalaf, sampai kepada Sayyid Ahmad bin Idris, sampai kepada cucu cicit beliau, anak keturunan beliau, sampai kepada Syekhuna Syekh Salih Al-Ja'fari, sampai kepada tarikat-tarikat yang lebih lama lagi. Ahmadiyah ini dia ada kaitan dengan Syadziliyah, tarikat Syadziliyah, masing-masing kulluhum min Rasulillahi multamisun, masing-masing ada hubung kait antara satu dengan yang lain. Maka masya-Allah tabarakallah tuan-tuan, itu dikatakan kita ni mesti perbuatan kita seiring dengan syariat. Tuan-tuan sekalian, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebut tadi bahawa perbincangan tentang tariqat, maka dia melibatkan juga, kalau kita kata la ilaha illallah, itu kita dengan menghimpunkan al-qaulul jami', al-amrul jami' tadi tu, perkara yang menghimpunkan kita tu la ilaha illallah, himpunkan kita dengan Allah. Muhammadur Rasulullah, menghimpunkan kita dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Ulama tasawuf kata la ilaha illallah itu hakikat, Muhammadur Rasulullah itu syariat. Siapa yang belajar STT dia tahulah tu kan. Kalau tak tahu tu lupa lah tu kan. Dia macam UPKK lah kan, tak ada pekso suka lah dia kan. Tuan-tuan maka tarikat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Junaidiyah,
Mirghaniyah. Ini banyak perbincangan tarikat-tarikat yang semuanya selagi mana tok-tok guru tu bersanad mengikut acuan jalan yang betul silkil muqarrabin itu tadi, maka itulah insya-Allah yang membawa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kita mengenal tentang Rasulullah SAW. Syekhuna Sayyidi Saleh Ja'fari disebut antara syarah beliau dalam awal-awal kitab ni, izinkan saya nak share lagi 2 poin. Uluwul himmah. Apa uluwul himmah? Semangat yang tinggi. Kan? Semangat yang tinggi. Kita nak berzikir kat masjid, zikir jahar sama-sama. Sekarang kat rumah apa macam? Azan tak maghrib tadi? Isyak tadi azan tak? Berjemaah tak kita? Ini uluwul himmah, semangat juang yang tinggi dalam ibadah kita, dalam zikir kita, dalam kita menuntut ilmu ni. Semangat tinggi tak? Kan? Sekarang ni kita dah tak ada pilihan. Kan? Kalau kita takdirnya sepanjang Ramadan ni kita di rumah, rayu pun esok, rayu salam 2-3 orang ada anak-anak dia tapi semangat kita mesti tinggi. Kan? Motivasi kita mesti tinggi. Sebab apa? Motivasi yang kuat ni dia sangat membantu kita. Maka dipetik, kata Syekhuna Sayyidi Saleh, dia kata apa? Uluwul himmah minal iman. Antara tanda kesempurnaan iman seseorang tu, semangat juang dia untuk melakukan ketaatan, untuk menolak kemungkaran, menjauhi maksiat sangat kuat. Antara lain nasihat muallif Sidi Ahmad bin Idris, dia pernah nasihatkan Sidi Uthman Al-Mirghani, salah seorang murid beliau yang juga mengembangkan tariqat Al-Mirghaniyah. Kata beliau kepada Sidi Uthman, ya bunayya a'inni ala nafsika bi'uluwi himmatik. Wahai anakku, wahai anak endo, jang, kata dia kan, kau kena bantu diri kau dengan menguatkan semangat kau. Kan? Dan pesan Sidi Ahmad lagi kepada murid beliau ni, Sidi Uthman Al-Mirghani radhiyallahu anhuma, jadikan seluruh waktumu ibadah, zikir, irsyad. Irsyad apa? Memberi petunjuk, memberi nasihat. Ini yang sahah nak buat ni, cuti PKP pun kita belasah juga. Kuliah on setiap malam insya-Allah, cuti 2 hari kan. Lepas ni kita on insya-Allah. Jadikan kita ni sebagai mursyid, pembantu menunjuk jalan. Sampai bila orang dapat panduan, orang boleh contoh, orang boleh ikut, dan jangan tunjuk benda lain, kata Sidi Ahmad bin Idris kepada Sidi Uthman Al-Mirghani. Itulah waktu kamu. Isi waktu dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ketaatan, dan jangan tunjukkan perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan sekalian, Sayyidi Saleh Ja'fari radhiyallahu an ketika mengupas kalimah tariq, ada berapa huruf tuan-tuan? 4. Ta, ra, ya, qaf. Ta itu tuhur, suci. Jadi kita bertarikat ni bukan nak menyalahkan tarikat lain, bukan nak condemnkan syekh yang lain. Itu bukan tarikat. Kan? Itu tak tahulah apa nama, itu bukan supi, itu tupi. Tarikat ni apa? Suci, nak bersihkan hati. 1. Ra, rahmah. Kan? Orang tarikat ni dia memandang semua perkara ni dengan asas rahmah, kasihan belas. Kemudian datang huruf apa yang ketiga? Ta, ra, ya. Ya apa? Yakin. Tambah yakin dia kan. Bertambah yakin dengan kekuasaan Allah lah. Kan corona ni menambahkan keyakinan kita. Semua kena. Kan kecil, besar, tua, muda, orang kaya, miskin, semua kena. Kalau kena berjangkit semualah. Yakin kita dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan huruf yang terakhir iaitu qaf yang disebut qurb, dekat kita dengan Allah Ta'ala bagi orang yang bertarikat. Jadi insya-Allah nanti kita akan kupas malam esok lanjutan daripada apa yang disebut dalam syarah Ilhamun Nafi' ini oleh Syekhuna Sayyidi Salihul Ja'fari. InsyaAllah malam esok kita sambung lagi. Dan ada pun secara umumnya matan pertama ni saya dah selesaikan, saya dah bacakan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan perbincangan ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Walaupun sebenarnya subjek ni agak berat sedikit lah, tetapi insyaAllah saya cuba baca apa yang saya dapat huraikan daripada guru-guru kita dengan keberkatan para ulama kita, dengan sanad yang ada pada kita. Mudah-mudahan insya-Allah berkat semuanya.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن مشايخنا في الله أجمعين. سيد الإمام الفقيه المحدث أحمد بن إدريس رضي الله عنه، وسيد الإمام الأزهري سيدي صالح الجعفري رضي الله عنه، ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersua lagi kita pada sesi yang kedua, perbahasan diskusi kitab Al-Ilhamun Nafi' li kulli qasid, syarahan daripada kitab Risalatul Qawaid. Dan kedua-duanya Risalatul Qawaid itu daripada Sayyidi Imam Ahmad bin Idris. Adapun Ilham Nafi' yang menghuraikan matan 4 asas bertarikat itu dihuraikan oleh Al-Imam Syekh Saleh Al-Ja'fari radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada pada kaedah yang pertama, iaitu Al-Muhasabah, Muhasabatun Nafs, yang kita sebutkan semalam. Ia juga dimaksudkan dengan erti kata mizan asy-syariah, pertimbangan perbuatan yang kita lakukan, niat yang kita ingin lakukan, perbuatan, perkataan, tingkah laku kita itu semuanya diukur, ditimbang dengan neraca syariat, ya. Maka inilah asas dalam setiap tindakan kita, dalam setiap niat kita. Maka itulah disebutkan semalam antara perbahasan yang ditulis oleh Syekhuna Sayyidi Salih Al-Ja'fari radhiyallahu an. Beliau menghuraikan kalimah tariq. Orang yang bertariqat ni, tariq, apa yang maksud tariq itu? Maka kita katakan, kata Syekhuna, asas tariqat itu ialah kesucian batin dan zahir, ya, kesucian batin dan zahir, dan kedua-duanya itu ada hubung kait. Jadi kita tak boleh pakai baju kotor-kotor, bernajis, ya, kemudian kita kata kita bersih, tak apa dah, dan kotor ni tapi Allah baca dalam hati dia. Sebab syarat solat kita pun wa thiyabaka fatahhir, dari sudut pakaian, dari sudut tempat solat, kan kena bersih, kan. Itu at-tuhur. Artinya kita punya syariat menetapkan bahawa kesucian itu, kebersihan itu zahir dan batin, dan kedua-dua itu saling berhubung, berkait antara satu dengan yang lain. Maka dipetik kata-kata Al-Imam Sayyid Ahmad Zarruq. Sayyid Ahmad Zarruq, tuan-tuan sekalian, dia ada satu kitab yang cukup bagus, kitab Qawaid Tasawuf, ya kan. Itu kita plan nak baca di Sahah Taman Marida, tapi kitab yang tak jumpa, kita tukar kitab lain, ya. Imam Ahmad Zarruq ni juga merupakan salah seorang yang mensyarahkan hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata Sayyid Ahmad Zarruq, dia kata apa? Mengikut kadar kesucian zahir kamu itu dan bagaimana kamu menumpukan untuk bersihkan zahir kamu itu, artinya pakaian, tempat, wudu, disitulah akan terhasilnya khusyuk dalam solat. Maknanya apa? Disyarahkan oleh Syekh Saleh, maknanya apa? Kenalah bersihkan pakaian, badan, tompek, makan, minum, lidah kita, penglihatan kita, pendengaran kita daripada perkara yang mengundang
kemurkaan Allah. Orang yang menjaga zahir ini akan turun kepadanya rahmat Allah mencuah-cuah ke atasnya di mana sahaja dia berada. Tak mesti di masjid, tak mesti di zawiyah, tak mesti di sahah madrasah. Di rumah kita juga kita boleh beroleh kesucian yang batin, tapi kita juga melihat kepada keperluan menjaga taharah yang zahir, kesucian yang zahir. Itu dia tuan-tuan, hubung kait maksud tariq itu, tuhur itu, kesucian itu zahir dan batin. Kata Syekh Salih lagi tuan-tuan, sucikan niat, wa yutahhirun niyat minal aghrad, daripada kehendak-kehendak yang salah. Kan, sebab niat yang tak betul akan menghapuskan amalan kita. Jaga tujuan kita bertarikat. Bersihkan niat kita. Kenapa? Sebab kalau niat kita tak betul, maka kita akan condong akan banyak melakukan kesalahan. Ya. Kemudian nasihat Syekh Salih lagi apa? Terus ketuk pintu Tuhan. Sebab nanti orang yang tegar berdoa, yang tegar beribadah, yang tekun berwirid, yang rajin berkhidmat, satu hari nanti pasti Allah akan buka pintu bagi dia. Nampak tak? Sebab kita tuan-tuan, kaedah kita ni, nahnu mutalabuna bisairi la bil wusul. Kita ni dituntut untuk berjalan, untuk berusaha, kan, untuk bertarikat. Sampai tak sampai itu kerja Tuhan. Nampak tak? Ketuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetuk apa tuan-tuan? Pintu Allah dengan apa? Kesucian kita, keikhlasan kita, zahir dan batin. Maka disebut oleh Syekhuna Sayyidi Salih Ja'fari, ya, hanya perkara yang elok je Allah terima. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah akan diangkat kata-kata yang baik dan amalan soleh juga diangkat. Ya, amalan yang soleh itu iaitu niat yang baik, perbuatan yang baik. Ya, maka kesucian itu zahir dan batin. Dan disambung lagi oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala, kata Syekh, ketahuilah wahai saudara kami, moga Allah bukakan bagi kamu fatahallahu alaika, ya, futuhal arifin. Allah buka kita ni dengan pembukaan orang-orang arif billah, ya, para wali Allah, para ulama, ya, al-rabbaniyin, yang sentiasa menghadap kepada Allah, yang niatnya hanya tertumpu kepada Allah. Dia kata apa? Ya, ruh kita ni akan hidup dengan iman. Betul, ruh kita ni hidup dengan iman. Apa makanan dia? Ghidha'uha, makanan ruh kita tu ialah amal soleh. Maka nak bagi makan, kan, PKP ni kurang makan kau, lebih makan makin gemuk-gemuk semua dah, kan, duduk rumah makan dia. Kan, kita pandai ikhtiar makan jasad kita. Ya, tak cukup masak, tak boleh pergi pasar, kita pun WhatsApp, call, delivery, apa benda lah tu, apa GCD hantar dia punya ulfah, dan sebagainya kan. Kita pandai pula untuk ikhtiarkan makan perut kita. Maka makanan hati kita, makanan ruh kita apa dia? Ya, kalau kita hidup, ya, dengan Syekh sebut di sini vitamin, suplemen ke, makanan itu okey, itu yang zahir. Tapi kita nakkan juga makanan kepada ruh kita, apa dia? Amal soleh. Amal soleh kita apa tadi? Quran kita, selawat kita, zikir kita, khidmat kita. Ini semua amal soleh. Okey, qala rahimahullahu taala, maka amal soleh itu, ya, merupakan, ya, amal soleh untuk orang yang ruh yang baik. Ya, dia akan amal soleh, ruh dia bersih, jadi dia tampilkan, ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau roh dia kotor, roh dia busuk, ya, maka dia akan menampilkan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang keji. Jadi benda tu balik kepada mana? Hati, ya kan? Maka Nabi SAW sebut, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, buatlah kerja masing-masing, sebab masing-masing itu dimudahkan mengikut tujuan ia diciptakan. Ini tim ni ashabul yamin, ini ahli syurga. Jadi perbuatan-perbuatan dia tu menjurus kepada perbuatan ahli syurga. Majlis ilmu panggil apa? Raudatul Jannah, kan? Majlis ilmu
taman syurga, masjid jalan ke syurga, mencari rezeki yang halal jalan ke syurga. Jadi orang ahli syurga ni dia buat kojo-kojo yang nampak dia kepada amal soleh. Tapi na'udzubillah min zalik, orang yang hatinya kotor, busuk itu, maka condongnya itu akan ikut jalan-jalan amal-amal yang keji, yang ditegah, jalan-jalan ke neraka. Itu dia. Ya. Tuan-tuan sekalian, antara lain kata Syekhuna radhiyallahu an dalam mengupas awal lagi ni, kita masih berada pada bab yang pertama, pada kaedah yang pertama, muhasabah. Maka kata Syekh, antara tajuk yang dikemukakan oleh Syekh Saleh, dia kata apa? Wa minal ata' an tu'tiya nafsaka li rabbika. Antara bentuk pengorbanan, pemberian, penganugerahan itu, kita serahkan diri kita kepada Allah. Nampak tak? Kan? Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pun tuan, tunduk kita, patuh kita kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ikut perintah Allah Taala. Dengan erti kata apa tuan-tuan? Kita kena faham, ya, ada tingkatan-tingkatan di antara kita ni, ada darjat-darjat iman kita pun tak sama tuan-tuan, tahap kita, keilmuan kita pun tak sama. Maka Syekh kata nanti orang yang, ya, yang jaga hati ni, yang menjaga konsep taharah tadi itu, penyucian tadi itu tuan-tuan, maka dia akan dapat apa? Dia terhasil tadi, dia sunyikan. Jamban itu tuan-tuan, orang panggil Baitul Khala', tempat bersunyi-sunyi. Sebab kita berak seorang, buang air seorang kan, Baitul Khala' nama dia, ya, Al-Khalwah. Maka orang yang dah mengosongkan, ya, dia dah kosongkan tadi sifat-sifat mazmumah, dia dah jaga hati, buanglah sifat riya, ya, perlukan mujahadah lah. Tetapi nanti yaqubuhu at-tajalli, dah buang, ya. Kita kalau ikut proses yang kedua, sebahagian ulama kata proses yang selepas tahalli, hiaskan diri dengan amal soleh, akhlak yang mulia, hias. Kemudian dapat apa yang Syekh Soleh sebut? Tajalli, dapat anugerah Allah Ta'ala. Anugerah ni apa? Istiqamah, lazat, belazat-lazat, kan? Orang comel, orang risau, dia steady. Orang dah tak tentu arah, dia boleh maintain. Ini namanya, kita sebut dalam istilahnya tajalli, ya, karamah yang Allah kurniakan setelah kita melalui proses at-takhalli, taharah ini tuan-tuan sekalian. Maka orang yang dapat tajalli ini pula, ya, tadi takhalli dia dah bersih, dia dah sampai peringkat tajalli, maka Syekh kata, kata-kata ulama, qulubul arifina laha uyunun. Hati-hati orang arif itu, dia ada macam mata, macam biji mata. Tara ma la yarahu an-nadhiruna. Dia boleh melihat apa yang tak boleh dilihat oleh mata kasar. Nampak? Ini aini ar-ras, ini ainul basirah. Kan? Yang dalam ni dia boleh, dia PKP ni kan kita dalam rumah kita, ya, kan? Tapi orang arif tuan-tuan, PKP dia ialah dia sampai menerobos jibui na, titi ai na, ampangan keluar, mata dia boleh tembus. Sebab apa? Mata hati. Ini hati orang arif. Mana datang arif ni? Ma'rifah ni datang mana? Datang dia asasnya tadi mesti taharah, mesti bersihkan hati. Maka kita bertarikat ni untuk apa? Bersihkan hati kita tuan-tuan, yang lalai, yang leka, yang bergelumang dengan dosa ini tuan-tuan, ya. Okey, qala rahimahullahu taala. Okey, selesai huruf ta. Okey, maka kita tengok pula huruf yang kedua, huruf ra, rahmah. Kalau hati dah bersih, kata Syekh, kita dah sediakan jiwa kita untuk menerima rahmat Allah. Nampak tak? Bersedia untuk melakukan ketaatan ataupun tahalli. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan kerana anugerah Allah kepada kamu, dan kalau bukan kerana rahmat Allah kepada kamu, tidak ada seorang pun yang boleh membersihkan dirinya selama-lamanya. Jadi wali itu menjadi wali kerana anugerah Allah. Tazkiyah itu kenapa? Allah kurniakan dia step yang pertama dia taharah, takhalli, kemudian dapat tahalli dan tajalli. Mana dapat? Anugerah Allah. Kalau dapat tuan-tuan tadi lepas maghrib berwirid, contoh kan, baca Quran subuh
bangun tahajud awal, yang dah puasa Isnin Khamis sebelum 15 Syaban, sebelum nisfu Syaban, terus puasa. Ingat, yang memberikan kekuatan untuk tuan-tuan beramal itu daripada mana? Tazkiyah tuan-tuan itu daripada mana? Allah Ta'ala, bukan daripada diri kita sendiri. Nampak tak? Maka kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, kita melakukan ketaatan daripada mana? Kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah. Itu memang asas yang kita kena faham. Tuan-tuan sekalian, kemudian rahmah ni, konsep rahmah ni pada orang tarikat, tuan-tuan, dia kena faham man la yarham la yurham. Dia mesti ada perasaan simpati dengan orang lain, kan? Masuk kita dalam tarikat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, ya, ataupun tarikat ahlillah, orang-orang ahlil bait, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, orang dekat dengan Tuhan ni, tuan-tuan, yang Sidi Ahmad sebut semalam silkul muqarrabin dalam matan dia tu, ya, itu dengan maksud kita masuk dalam tarikat ahlillah ni merupakan penyebab untuk kita sampai kepada rahmat Allah. Nampak tak? Jadi Quran berbicara dalam suratul Isra, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Orang yang inginkan akhirat dan dia berusaha ke arah akhirat. Nampak tak? Ingin satu bab, niat dah ada, tapi kena buat, berusaha, berikhtiar. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Usaha itu akan berbalas, usaha itu Allah akan balas. Siapa? Usaha orang mukmin yang berniat baik dan berusaha untuk proses menyucikan jiwanya, dan akhirnya Allah anugerahkan yang kedua, rahmat. Nampak tak? Tarikat ini, tuan-tuan, untuk sampai kepada siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarikat ni apa, tuan-tuan? Rahmah macam mana? Man la yarham la yurham. Dalam hadis Nabi sebut begitu SAW. Orang yang tak kesian kat orang lain, Allah tak akan kesian kat dia. Kita kesian ke orang, ya, orang susah, banding-bandingkan tempat luar negara, lagi kesian, lagi dhaif keadaan dia, ya kan? Jadi jiwa kita mesti ada jiwa sifat rahmah. La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Rahmat tidak akan tercabut melainkan orang yang celaka je. Orang yang memang celaka, yang puaka, dia dalam hatinya tak ada sifat belas ihsan, belas kasihan. Kita bertarikat ni, tuan, nak masuk, nak ketuk rahmat Allah, masuk dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita berkasih sayang sesama kita. Okey, ya, yakin. Huruf ketiga, yakin. Maka kata Syekh Saleh, iaitu ibarat apa yang terhasil bagi manusia, ya, yang berzikir disebabkan waridat, anugerah-anugerah kasyaf, yang akhirnya menjadikan orang ini tadi, yang ahli zikir ni, tuan-tuan, dia bertambah iman, bertambah yakin. Nampak tak? Kan? Bertambah iman, bertambah yakin. Ini antara maksud huraian tariqat pada huruf ya, yakin. Ya, yakin kita dengan segala keputusan Allah. Yakin kita yang COVID-19 ni ada hikmah yang tersirat di sebalik apa yang berlaku ni. Yakin kita walaupun kita tak dapat berjemaah, tak dapat kita nak berkuliah setempat, tapi insya-Allah yakin kita, usaha kita ni semua dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saham kebajikan akhirat kita. Itu yakin, ya. Itu sedikit saja yang Syekh sentuh. Dan yang terakhir, qaf, qurb. Ya, dekat dengan Allah. Selepas, kata Syekh Saleh, selepas orang tu bersuci tadi, tuhur, rahmat, yakin yang ketiga, maka ya, dia akan mendapat maqam al-muqarrabin, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dihuraikan oleh Sayyidi Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu an, ya. Dia kata apa? Dekat itu akan mengangkat hijab. Nampak tak? Akan mengangkat hijab. Ya, kita tidak lagi terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat semua keputusan Allah, melihat semua apa yang Allah berikan itu semua baik berlaku. Apa yang Nabi beri pada kita, sunnah Nabi itu semua elok berlaku. Sebab apa? Dah terangkat hijab. Ini merupakan proses yang keempat bagi kalimah tariq. Okey, baik. Qala rahimahullahu ta'ala, tariqullah, jalan Allah. Maka kata Syekh Saleh,
ya, nisbah ataupun idafat sandaran tariqullah itu ialah litashrif. Orang yang masuk ke jalan Allah, kalau kita sebut apa dia, fi sabilillah, betul tak? Fi sabilillah kan. Ataupun kita sebut rumah Allah apa, Kaabah tu, Baitullah, unta Nabi Saleh, naqatullah. Itu semua idafah tu litashrif kata ulama kan. Maka orang yang yang mendapat peluang rezeki untuk memilih jalan bertarikat ni, insya-Allah dia masuk dalam kelompok kemuliaan. Allah nak muliakan dia, kan. Maka masuk dengan niat yang betul untuk memperelokkan peribadi kita, akhlak kita, untuk menyucikan niat kita. Itu dia orang yang masuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ya, selanjutnya ya dihuraikanlah macam mana kaedah kita ya untuk kita masuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya disebutkan bahawa dalam perjalanan kita ni kita banyak cabaran nafsu kita, lintasan-lintasan yang tak baik ni, khawatir-khawatir yang tak bagus, ya, termasuk juga syaitan yang apa, mengwas-waskan diri manusia. Ini semua cabaran-cabaran ya yang merosakkan kita. Maka syaitan ya dia sentiasa berusaha nak rosakkan kita. Maka cabaran-cabaran ini tuan-tuan sekalian, dia boleh kita atasi insya-Allah dengan hidup secara berjemaah, bersistem. Sistem Quran hadis lah kita kata. Sistem yang digariskan oleh para ulama, ya, oleh para fuqaha, oleh para awliya. Tuan-tuan, sistem ini sistem bertarikat lah kalau kita sebutkan. Perkara ini memudahkan kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkara ni kalau bersendirian, kita sendiri nak beramal, kita boleh terpesong, kita boleh terpedaya. Tapi kalau kita ada panduan guru, maka syekh kita tu akan pimpin kita, akan membetulkan kita apa yang sepatut kita buat, apa yang sepatutnya kita tinggalkan, ya. Maka kita boleh teruskan, ya. Maka dalam bab solat contohnya, ya, rupanya kata Syekh Saleh Ja'fari, solat kita ni ada dua jenis. Ada solat al-wasilin, sampai. Ada solat as-sairin, berjalan. Apa maksud dia? Okey. Sehingga kata Syekh, orang persoalkan, kenapa ramai yang semayang tapi masih buat mungkar? Kan? Sebab orang yang berkata demikian, kenapa orang solat tapi masih melakukan perkara yang tak sepatutnya? Kerana dia kata mustahil orang solat buat perkara mungkar. Sebenarnya tanha dalam ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, innas salata, solat itu ya mencegah daripada perkara-perkara yang batil, yang mungkar. Maka solat itu dia ada dua maksud. Tanha tu ada, dan ia berbeza mengikut individu. Okey, ada maksud tanha itu memang mencegah seseorang daripada jatuh kepada maksiat. Ada tafsiran yang kedua, orang yang solat itu ialah ya dia sedar, dia tahu benda itu salah tapi dia buat juga. Ini dua jenis. Maka jenis yang pertama ni tuan-tuan, itu solat al-wasilin, solat orang yang dah sampai. Apa dia? Memang dia dah tinggal 100%. Solat tu memang tanha, itu tamna, mencegah dia. Itu yang kelas tinggi lah, ya, para awliya, para ulama, ya. Ini masya-Allah tabarakallah. Tapi untuk kita orang awam tuan-tuan, kita terus solat, maka solat kita ni solat as-sairin. Solat kita berjalan. Solat kita tadi, isyak tadi, kejap ingat, kejap lupa, kejap khusyuk, kejap tak. Betul? Apakah dengan itu kita meninggalkan solat? Tak. Nampak tak? Orang tasawuf paling jaga solat. Sebab itu kita kata mengaji tasawuf ni, kita bukan meninggalkan syariat, tapi asas kita ialah asas bersyariat. Suci kita ialah suci yang zahir dulu, baru dapat suci yang batin. Nampak tak? Walaupun belum khusyuk, walaupun solat kita tadi belum mampu mencegah kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan, tapi kita berkewajipan untuk terus bermujahadah menyempurnakan solat kita. Mungkin satu peringkat kita dah kotuk pintu Tuhan, kotuk lama-lama, Allah buka tuan-tuan, daripada kita peringkat yang kedua tadi sairin,
yang sederhana, yang biasa-biasa, yang masih melakukan kemaksiatan, satu hari nanti esok tuan, kita kotuk pintu Allah, kita sampai kepada maqam al-wasilin. Memang benar-benar solat kita mampu mencegah kita daripada sebarang kemungkaran. Nampak tak? Ini beza dia orang yang faham tasawuf dengan yang tak faham. Kalau yang tak faham tuan-tuan, dia bantai cakap solat daim. Bukan gulu-gulu daim, coklat daim kat Langkawi tu dah. Ya, solat daim ni apa? Artinya semayang buat apa semayang, kata dia, kalau selagi kau buat maksiat, kau tak payah semayang. Orang semayang ni meninggalkan maksiat. Jadi susah kita nak tafsir begitu. Semayang belum? Semayang pakai niat. Tak boleh pakai macam tu. Orang tasawuf, orang tarikat, dia kena jaga syariat. Dia kena solat. Walaupun saya katakan tadi, mungkin kita masih bergulumang dengan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan, tapi dia tetap kena meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan esok sampai kepada maqam solat al-wasilin. Tuan-tuan sekalian, ya, insya-Allah nanti kita sambung lagi, ya, perkataan huraian Sayyidi Saleh Ja'fari, ya, bagaimana, ya, untuk kita mengekalkan, memahami maksud, keperluan orang bertarikat ini tuan-tuan. Ya, insya-Allah banyak lagi kupasan-kupasan yang penting, termasuk perkara-perkara antara hakikat dan syariat. InsyaAllah nanti kita bicarakan pada malam esok, ya, perkara-perkara itu termasuk insyaAllah maksud al-istiqamah. Jadi insyaAllah saya kira itu dulu.